Kemudian Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, mereka itu adalah manusia yang suka menganjing orang lain. Apa dia? Mengejek orang lain. Belum, tak kira lah ejek daripada percakapan ke, perbuatan ke, apa sekalipun. Ya, hari ni manusia banyak. Nak bagi orang gelak tawa, nak bagi orang seronok, kita sampai mengejek orang. Cara berjalan, cara bercakap, cara apa. Orang pun gelak, kita pun suka. Nabi tak larang untuk kita bergelak, berketawa ni. Tapi jangan sampai ada ghibah. Jangan sampai ada namimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malam ni kita nak sambung tentang pengajian kitab adab, iaitu adab ketika mana berbicara ataupun bercakap. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'udubihi fid daraini amin. Di antara adab-adab ketika mana berbicara ataupun bercakap, iaitu menjauhkan diri daripada menjadi ghibah ataupun namimah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, lamma araju, ketika mana aku dibawa mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat sekelompok kaum yang memiliki kuku daripada besi. Mereka sedang mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka sendiri. Maka aku katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah mereka itu? Lalu menjawab Jibril, mereka adalah seseorang yang memakan dagingnya manusia, yakni menganjing akan orang lain dan selalu menjelekkan harga diri orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Nak cerita pada kita, lah ni kita masuk dalam bulan Rejab. Peristiwa dalam bulan Rejab semua tahu belaka. Saban tahun duk ulang tentang Isra' Mi'raj. Panggil penceramah-penceramah. Bahkan penceramah hebat-hebat kita panggil untuk cerita tentang Isra' Mi'raj. Mencerita golongan-golongan yang tak semayang. Golongan-golongan celaka. Golongan-golongan yang mendapat azab di sisi Allah. Tapi kita ni manusia hanya boleh dengar sebelah dan keluar sebelah kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itulah kita. Tak pernah rasa takut, tak pernah nak rasa bertaubat, tak pernah nak rasa kembali kepada Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat. Dalam bulan Rejab macam-macam peristiwa. Cuma nak pesan, malam ni kita berada pada 9 Rejab. Masuk malam yang ke-10. Kalau dalam bulan Zulhijjah dia ada 10. Yakni hari yang ke-10. Hari yang ramai orang berbuat amal kebajikan. Ramai yang perbanyak buat amal ibadat. Kalau kita tengok dalam Muharram ada 10 Muharram. Yang kita ada hari Ashura. Dalam bulan Rejab pun ada 10 hari 10. Hari yang ke-10 yang sangat-sangat mulia. Dinamakan hari yang penuh dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu esok jangan lupa puasa. Niat puasa ganti, niat puasa hari Isnin, niat puasa Rejab. Dapat 3 pahala belum? Siapa nak bagi kat tuan-tuan? Buat satu kerja dapat 3 pahala. Tokey pun tuan-tuan ambil OT pun orang tambah sikit ya. Tuan-tuan. Tu kita ni kerja dengan Allah. Tu orang-orang alim, mereka tak pernah fikir bab rezeki. Sebab apa? Sebab mereka kerja dengan Allah. Bila kerja dengan Allah ni rezeki dia Allah Ta'ala jamin. Bukan macam manusia. Kita cuba tengok bos kita lambat bayar gaji. Maki bos tu. Hang hidup senang kami dapat kelapak. Mampu ya duk maki orang. Ni tu nak ambil pulang esok hari Isnin. Niat puasa qada. Niat puasa sunat hari, kata sunat bulan Rejab. Niat puasa hari Isnin. Dapat 3 pahala belum? Jangan puasa sampai tengah hari pula. Kalau kira dengan dia. Janji dapat pahala dia kata. Mampu kawan. Puasa bagi perhabis lah belum. Allah. Nabak dah kita. Tu nabak. Bila kita sebut Isra' Mi'raj. Malam Isra' Mi'raj. Nabi Allah Ta'ala diisra'kan. Kalau kita nak tengok lebih lanjut kisah Isra' Mi'raj.
berkaitan perjalanan darat. Apa perjalanan darat? Perjalanan bumi. Daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, perjalanan bumi ini tuan-tuan boleh semak dalam surah Al-Isra. Yang ayat yang bunyi subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Sampai habis belum? Tu ayat cerita perjalanan bumi. Nak tengok pula bagaimana Allah Ta'ala cerita perjalanan langit. Setiap satu langit, jumpa dengan Nabi apa, tengok dalam neraka ada siapa, dalam syurga ada siapa. Allah Ta'ala mula cerita dalam surah Al-Ma'arij. Nah, balik tengok dalam surah tu kita dapat belum? Tapi jangan duk fikir dengan kepala otak sendiri belum. Kena rujuk dengan ulama, baca tafsir-tafsir pimpinan Ar-Rahman ke, tafsir Imam Ibn Katsir ke, dan lebih baik lagi rujuk dengan ulama baru kita faham. Jangan rujuk dengan ulak lah semua. Kalau rujuk dengan ulak lah semua jadi semua belaka belum ni. No, zaman hari ni zaman orang semua kepala otak. Belum condemn orang, dia paling bagus, orang lain semua tak ada martabat. Ulama-ulama dulu tak tepat, dia paling tepat. Masalah tak belum? Dunia Allah masalah. Belum. Oleh itu jangan duk rujuk dengan mazhab Google belum. Apa dia kita nak cerita kembali balik ke ketika mana Nabi di-mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Mi'raj ni apa dia? Perjalanan langit. Hak nak terima semayang tu belum? Hak paling semayang hari ni 5 waktu. Tu pun ada hak jenis orang kata jenis manusia. Dia kata apa dia? Kalaulah aku hidup zaman Nabi, aku nak suruh Nabi nak minta semayang tinggal 2. Punca belakang ni. Orang bagi 5 nak 2. Teruk agak orang kita pun. Tu ada orang baru ni dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya nak menyembang dengan Ustaz sikit, ada masa? Ada lah belum? Awak belum? Ustaz, boleh tak tahun ni saya nak minta tolong Ustaz sikit? Minta tolong buat belum? Selalu kita duk puasa bulan Ramadan, Ustaz. Kita puasa tengah pagi, Ustaz kan? Daripada terbit pajak sampai tenggelam matahari, Ustaz kan? Ya. Boleh tak tahun ni Ustaz tolong doa minta dekat Allah supaya Allah Ta'ala tukar puasa belah malam? Belum? Siapa abang kat dia Pak Long weh? Hak puasa tengah malam tu orang kecil manis. Esok dia nak ambil darah kat doktor dia kena puasa tengah malam Pak Long weh. Nah, ada juga jenis tu Pak Long weh. Allahu akbar, nauzubillah min dzalik. Apa dia? Ketika mana perjalanan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat sekelompok manusia yang memiliki kuku daripada besi. Manusia yang memiliki kuku daripada besi. Kita kuku panjang. Cuba try garu balon, luka badan. Sama bini kita jenis duk simpan kuku. Jenis ada orang jenis simpan kuku. Cuba balon cuba try dia garu tengok. Pai awal balon. Kita mula dia garu pelan tak rasa. Balon, dia garu pelan tak rasa. Tuan kata kuatlah sikit. Jangan takkan nasi kawan tarik berat mampu lah kawan. Balon, tu rumah saya balon. Rumah saya tak ajak plaster dinding. Sebab apa balong? Sebab tak plaster, dinding tu dia berutu, garu badan sedap balong. Nak suruh bini kita garu badan payah. Bukan payah, dia garu tak kena. Jadi kita guna balong, buka baju pi dekat dinding tu serendah kat dinding lega. Balong try buat tengok balong. Sedap garu tu. Kuku dia daripada besi. Dan mereka sedang mencakap wajah-wajah mereka masing-masing. Duk lawan cakap wajah masing-masing. Dan dada-dada mereka. Satu badan duk lawan cakap ni balong. Pasal apa? Kemudian Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, mereka itu adalah manusia yang suka menganjing orang lain. Apa dia? Mengejek orang lain. Belum, tak kira lah ejek daripada percakapan ke, perbuatan ke, apa sekalipun. Ya, hari ni manusia banyak. Nak bagi orang gelak tawa, nak bagi orang seronok, kita sampai mengejek orang. Cara berjalan, cara bercakap, cara apa. Orang pun gelak, kita pun suka. Nabi tak larang untuk kita bergelak, berketawa ni. Tapi jangan sampai ada ribah. Jangan sampai ada namimah. Mengadu domba kita punya melawak. Belum, na'uzubillah min dzalik. Dan mereka menjelekkan harga diri apa dia? Merendahkan harga diri orang. Mentang-mentang dia ada kelemahan yang kita boleh buat melawak, kita buat melawak, jaga-jaga balong. Dia pun tak pernah minta nak lahir tanpa cukup sifat.
Mau dia minta, ya Allah bagilah aku lahir tanpa cukup sifat, tak apa. Ni dak, Allah uji dia belum. Tapi dak, kita ni duk melawak. Duk menjelekkan, duk buat melawak, duk perli orang. Belum, na'udzubillah min dzalik. Macam-macam hari ni ada belum. Kemudian, disebutkan ulama menyebut pada kita, lebih banyak berdiam, kecuali jika perkataan tersebut adalah baik dan bermanfaat. Belum, ulama sebut, adab ketika mana bercakap barang yang perlu cakap. Benda yang tak perlu cakap, tak payah cakap. Ni kadang-kadang kita bercakap. Cakap kita tu kadang-kadang mengguriskan hati orang. No. Tengok orang, kata orang macam ni. Tengok orang ni, hina kawan ni macam ni. Na'udzubillah min dzalik. Tu Nabi sebut pada dia, jangan duk banyak cakap. Kena kurangkan cakap. Tu ada 3 benda, kata ulama, kita kena kurangkan. Kalau lebih, mudarat dia banyak. Dia lebih ibarat dia lagu ni balong weh. Kita nak minum air tes cawan. Tes cawan, gula sekilo. Mudarat kan manfaat balong? Tes cawan, gula sekilo. Nah. Balong, mau beramai 3 kali, potong kaki balong weh. Nah. Tu nak minum air teh, dia tak boleh buat gula sekilo. Mungkin 1 camca. Sini panggil apa? Camca ke sudu? Spoon. Tok Imam pandai dah. Tok Imam pandai dah. Tok Imam ni, dia curi poin kita pula dah. Tok Imam ni pun. Belum. Bos gula 1 sudu je belum oi. Nah. Bos 1 sudu tu pun banyak. Mau sudu besar tu banyak. Dia kena bos sudu teh belum. Nampak dah kita. Sebab apa? Lebih sangat pun tak sedap. Kurang sangat pun tak sedap. Kena sedang-sedang. Belum. Tu kata dunia ni, nikmat banyak sangat pun tak sedap. Kurang sangat pun tak sedap. Kena tengah-tengah. Tapi tak, kita sentiasa nak lebih dunia. Tu yang menjadi kita lalai pada Allah banyak. Tak main masjid, tak main surau. Bila Pak Long nak main masjid? Malam pertama main masjid. Malam pertama bila? Malam pertama Ramadan. Tambah sampai malam 10 penuh. Tu kata Nabi SAW, ada 3 benda yang perlu kita jaga. Pertama, kena kurangkan bercakap. Kurangkan cakap. Sebab apa? Sebab bila banyak cakap, punca dia banyak jadi lapar. Jadi yang kedua, kita kena kurang apa? Kurang makan. Kena hidupkan rasa lapar tu banyak. Tu dalam kitab Penawar Bagi Hati menyebutkan kepada kita, jikalau kamu mampu membeli makanan hebat mana sekalipun, tolong tahankan diri kamu daripada memiliki makanan tersebut. Lebih kurang 5 minit, 10 minit. Jangan terus kita ikut nafsu kita. Tuan-tuan ada duit, nak apa tuan-tuan order? Nak apa tuan-tuan order? Jangan ajak lagu tu. Itu belah hawa nafsu. Tolong. Hawa tu keinginan. Nafsu tu yang tak berapa cantik. Nah, bukan tak bagui hawa ni balong, bagui. Nabi Adam duduk dalam syurga. Tengok binatang, burung ada pasangan, natang ada pasangan, teringin di hati dia. Ya Allah, seronoknya kalau ada pasangan. Tu yang Allah ciptakan Siti Hawa. Sebab apa? Keinginan untuk ada pasangan. Tuan-tuan pun ada keinginan. Bini baru mati tak sampai 2 bulan, nikah lain dah. Keinginan. Belum. Tu hari ni dengar kata depa kata, hari ni orang jantan pun kena sat tak boleh nikah lepas bini mati. Ataupun orang kata, depa kata wallahu alam betul ke tak belum oi. Sebab apa dia kata nak bagi sama adik, dia kata mana boleh dia tak. Laki lepas lepas kahwin apa cerai tak ada iddah, boleh nikah lain. Hak perempuan jenis tunggu. Tapi nak abang pada kita tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Taala, banyak makan ni punca kita buat maksiat banyak. Banyak makan ni punca kita buat maksiat banyak. Tu dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia jaga sungguh-sungguh bab makan. Mudarat tang makan tu, maksiat banyak. Bila terlampau banyak makan, maka dia akan nak buat satu lagi benda apa dia? Banyak tidur. Belum, banyak tidur. 3 benda ni kena jaga. Dia tidur sikit-sikit tak apa, bukan sikit-sikit tidur. 3 benda ni bahaya. Dia berengkai belum? Dia berangkai-rangkai. Banyak cakap, lapar. Bila lapar,
Nak makan, lepas makan kenyang buat apa? Tidur. Rutin tu ya. Tu kata Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Apa dia kata Nabi? Barang siapa yang beriman dengan Allah, kepada Allah dan hari kiamat, maka berbicaralah dengan baik. Atau jika tidak demikian, maka diamlah. Kalau rasa tak boleh nak bercakap, diam. Rasa kata kita ni apa dia? Kena banyak diam. Orang yang beriman pada Allah, dia akan fikir diri dia. Fikir apa dia? Aku ni ibadat kurang, zikir kurang, baca Quran kurang. Bila orang cerita tentang wali-wali Allah, kita kata mereka tak apalah hidup zaman dulu tak ada WhatsApp. Alah, duk combine lagu tu belum. Mereka dulu tak apalah, tak ada zaman media sosial, tak apa. Tak belum. Tapi di mana kita ada kemahuan, kita boleh buat belum? Betul belum? No? Kalau kita betul-betul set masa, bahagi masa dengan betul, boleh khatam Quran lah. Tapi sebab kita tak mau, sebab rasa berat. Oi, 30 juzuk dia kata, bukan 3 juzuk. Tapi kalau buat sungguh-sungguh, boleh belum? Boleh. No? Boleh. Ada satu orang wali Allah. No? Bukan kata ni orang kata wali Allah, dia ni tuan-tuan tok guru hebat. Duk fikir dalam kepala otak tak habis. Macam mana dia boleh baca Quran mula daripada subuh, maghrib habis 30 juzuk. Kita duk fikir dia ni menatang nama dia ni, manusia ke bunian. Boleh duk baca Quran sepetara tu. Nah, lepas tu orang tu tanya saya pula, hang duk fikir apa? Tak duk fikir macam mana dia boleh baca Quran sehari khatam. Dia jawab balik, hang fikir dia macam mana dia boleh khatam Quran sehari 30 juzuk. Dia fikir hang pula ada masa tapi tak pernah khatam Quran. Beza apa tu? Nah, akhirnya Allah Ta'ala bagi pada saya, tengok anak saya sendiri apa dia. Dia habis syahadah 30 juzuk Quran, dapat orang kata sanad pada guru dia, dapat amalan daripada guru dia, janji dengan guru dia habaq, hang dah habis syahadah, nak lengkapkan lagi hang punya hafazan Quran, hang kena puasa 40 hari dan satu hari kena habiskan 30 juzuk Quran. Palung depan mata kepala tengok palung mau kita palung pecah kepala. Baca kuliah ayyuhal kafirun, habis watini wa zaitun. Kalau saya lah. Duk wala antum abidun nama abu tak jumpa kepala palung jam. Tu imam pula dia tegak subhanallah. Kita pala duk cari ayat. Tu imam dan tu ni subhanallah. Kena kali 3 subhanallah. Pusing belakang alhamdulillah selesai. Nak balong. Bukan senang balong nak hafal Quran. Masa tu nak ada kata bukan dia tak main Facebook, bukan dia tak main media sosial, dia main, tapi dia pandai bagi masa. Sama dengan kita balong. Ramadan bukan bulan untuk kita banyak tidur. Tapi bulan Ramadan bulan untuk kita banyak buat amal ibadah. Start bila? Start daripada bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan untuk kita menanam. Kata ulama, kata Imam Ar-Rajab dia sebut apa dia? Bulan Rejab bulan untuk kita menanam. Nah, menanam sambil kita duk membaca, sambil kita duk nyiram, sambil apa? Nah, nabak dah kita masuk Ramadan kita tuai. Tuai ni apa dia? Pertambah lagi apa yang kita boleh buat. Nak bagi kualiti kita punya amal ibadat tu, kalau boleh Ramadan kali ni tolong tingkatkan kita punya puasa. Jangan jadi puasa orang awam. Apa puasa orang awam? Puasa orang awam tahan lapak, tahan dahaga, tahan jima'. Tu puasa orang awam balong. 60 tahun dah dia jumpa dengan Ramadan. 60 tahun dah, 50 tahun dah dia jumpa dengan bulan puasa. Masih sama. Tahan lapak, tahan dahaga, tahan jima' tu ya. Nah, cuba tahun ni kita tingkatkan puasa, kita naik pada tingkatan puasa, puasa khusus. Khaskan puasa kita. Biar puasa kita tu boleh ubah diri kita jadi lebih baik. Manfaat puasa tu belum. Apa dia? Tahan lapar, tahan dahaga, tahan jima'. Kemudian tahan anggota badan daripada buat benda maksiat. Tahan mata tengok benda maksiat. Kalau boleh tahu ni azam. Bazar Ramadan tak payah pergi lah. Kadang-kadang puasa daripada pagi sampai ke asar.
Lepas asak pi bazar Ramadan, hilang pahala duk tengok janda pakai baju ketat. Belum? Tak tengok orang kata tengok dosa. Tak tengok barang baik, masalah kau tu. Nah, belum. Nah, pi tu kira terangkat kepiah-kepiah belum oi. Nah, belum. Nah, hak mulut duk astagfirullahalazim, mata tu buka je belum. Belum. Nah, tahu ni azam. Tuan-tuan nak makan apa, suruh bini tuan-tuan masak. Usahalah buat macam mana sekalipun. Tuan. Sebab apa? Hilang pahala kita banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi beli semata-mata tunduk pandangan tak apa. Tapi jenis kita ni tuan-tuan nak tunduk lagu mana. Kalau lalu sebelah pakai minyak Asian tu bau macam minyak cak kapak. Tak, minyak Asian. Orang Kedah panggil minyak Asian. Ni minyak wangi nama dia. Nah, minyak wangi tu bau kandang bau tuan-tuan. No. Mau tengok tuan-tuan jalan tu macam nak darah. Mau tengok jalan tu macam nak darah. Pusing-pusing tengok gigi pun tak ada. Nah, belum. Bahaya belum. Nah, belum. Tu kata tak tengok dapat dosa, tak tengok barang baik, masalah tak belum. Oleh itu macam mana? Ajak diri kita bulan Ramadan tahun ni, kurangkan pi bazar Ramadan biar pahala kita duk tambah. Nah, lah ni banyak belum oi. Hak natang hijau tu pun ada, natang warna pink tu pun ada belum oi. Order kat situ sampai lah. Ajak diri, jangan duk masuk tempat-tempat yang ada doa-doa laknat daripada malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dalam tu semua meniaga pakai jubah serban tak apa belum oi. Nah. Ni dah meniaga pakai pun macam buah nangka nak pecah 4 hari. Belum. Nah, tu ada satu orang Pak Long di kampung saya. Hari-hari dia ulang pi bazar Ramadan sebulan. Pi tu bukan buat apa? Beli sayur keladi je. Sampai bini dia kata, abang oi, kami sekeluarga cirik dah makan sayur keladi. Sudah-sudahlah beli tu. Laki dia kata, tang beli tetap aku beli. Tang makan lain kira. Nak makan tak mau makan lain kira. Beli tetap aku beli. Aku nak bantu orang susah. Rupanya hak jual tu janda belum oi. Tu kau duk ulang alik pi belum jenuh. Belum. Patut dia nak tolong janda. Belum. Bukan kata tak boleh belum oi. Kerap sangat. Belum. Azam tu ni Ramadan jangan buang pahala begitu saja. Mata kita ni tuan-tuan. Tengok kawan tu kutuk, tengok kawan tu hina, tengok kawan ni kata bukan-bukan, mata kita ni. Daripada mata lah dia akan turun mai ke mulut kita untuk berbicara. Pi cerita pula pada orang. Lepas semayang tarawih, duk semayang tarawih, duk buat pahala punya banyak, tadarus Quran, duk berzikir, duk buat apa? Pi duk makan murih di belakang, duk sembang. Entah tadi tu imam, aku nampak tu imam pi bazar Ramadan tadi. Harap serban sama tengok janda, mampu kawan. Contoh, bukan tu imam kita ni belum. Tu imam kita warak semalam pun dia tak ada singgah. Belum. Nampak ada kita tuan-tuan. Kita mulut laser. Tu adab berbicara. Bila mana kamu berjumpa dengan orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan ketiadaan anak ke, menikah lama ke, jangan duk tanya bukan-bukan. Tu Nabi larang pada kita. Jangan tanya 3 benda pada orang. Nabi larang sungguh. Belum. Ni dak lambat lepas. Siapa pun serupa. Oleh itu beringat belum. Apa dia? Yang pertama Nabi larang. Jangan duk tanya umur orang berapa belum. Lambat lepas tanya orang. Umur berapa lah. No? Jangan tanya. Sebab apa? Bila kita tanya, manusia akan hilang hormat. Bila dia tahu kawan ni muda. Kawan ni. Dulu boleh duk panggil abang. Boleh duk panggil tuan. Duk panggil ni. Tapi bila tahu, hormat pun tak ada. Ni Nabi larang. Sebab apa? Sebab Nabi nak ajak kita sentiasa menghormati orang. Sentiasa hormat orang. Tu kita ni kata ulama. Waktu kita tak ada harta, kita panggil orang sopan santun, kita panggil orang. Tapi bila kita ada harta, kita panggil orang hoi-hoi ya belum. Ni betul lah belum ulama sebut pada kita. Waktu kita ada duit, waktu kita ada kerja, kita ada harta segala-galanya, orang duk main berkawan dengan kita, orang duk kerja dengan kita, kita ada anak buah kerja ramai, kita panggil hoi-hoi je pada orang. Duk panggil kuli ke, duk panggil apa ke, jaga-jaga belum. Nah, tu Nabi larang, jangan duk tanya umur orang pasal apa. Ni lambat lepas jumpa orang tanya umur berapa. Lambat lepas sungguh. Belum. Kan boleh duk buat apa belum weh. Nah, kemudian yang kedua, Nabi larang, jangan duk tunjuk kebahagiaan orang. Kebahagiaan. Jangan terlampau tunjuk.
Sekali-sekala tak apa Pak Long, gambar raya sekali-sekala tak apa. Ni hari-hari tunjuk ke orang. No, laki suap makan nasi, tangkap gambar boh di Facebook. Beruntungnya aku dapat laki soleh, suap makan nasi. Awak laki hang seorang je suap makan nasi. Laki orang lain tak suap. Ni masalah orang kita Pak Long, semua nak tunjuk. Oh no, tambah hari ni pula dia rasa profesional. Bini dia dipegang jantan orang jantan lain rasa profesional. Mangkuk ayun nama dia Pak Long oi. Nah, payah betul Pak Long oi. Nah, tu ada orang kata dia kata ustaz boleh tak lepas ni ceramah jangan kuat-kuat dia kata. Jadilah macam Nabi dia kata. Nabi tu ceramah lembut macam tarik rambut dalam tepung. Tepung tak selerak, rambut tak putui dia kata. Saya kata kat dia tu bang, tu Nabi. Saya labi-labi. Nah, awak ustaz, saya bukan jenis tarik rambut dalam tepung. Saya bawa tepung tepi sepak atas muka tak apa. Payah betul Pak Long oi. Manusia Pak Long oi. Nah. Bila orang tegur, dia kata orang tu semua dia seorang je syurga, orang lain neraka. Ni masalah orang kita. Orang tegur, orang nak ajak buat benda baik, bukan nak ajak suruh duduk dalam maksiat. Ni dak dia boleh sokong, dia boleh seronok bini dia boleh buat benda-benda maksiat. Nauzubillah min dzalik. Tu kata akhir zaman, ulama sebut apa dia? Akhir zaman banyak wanita-wanita yang bawa masuk lelaki dalam rumah dia. Masuk ni berguna. Bukan buat masuk secara fizikal. Bukan buat masuk secara badan ni balong. Tapi caranya ialah duduk bermesej dengan lelaki lain dalam rumah negeri balong. Ni dunia lah. Balong. Layan sikit jalan awal balong. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Jangan ada tunjuk ingat bahagia balong. Gambar raya sekali-sekala tak apa. Setahun sekali. Ni tiap-tiap hari penuh di Facebook, penuh di IG gambar dia. Bini tolong pakai stokim buat video. Masalah agak orang kita. Balong. Semua nak cerita. Ni dunia lah. Jadilah orang yang tak pernah tunjuk. Sebab apa? Hak duk cerita kata bahagia tu tak bahagia pun balong oi. Penipu belaka tu balong oi. Pak Long cuba tengok orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu nikah, kahwin ni Pak Long, tak pernah nak panggil bini dia anja ke, manja ke, sayang ke, tak pernah Pak Long. Apa dia panggil? Pak Hang oi. Tu dia balas. Ni orang Kedah Pak Long oi. Dia tak panggil. Dia tak panggil sayang ke tak, tapi bahagia. Bahagia. 12 orang anak. Dulu. Lah ni panggil macam-macam. Lepas tu tanya pula nak anak berorang. 2 orang cukup lah. Awak anak tu orang gelintir depan rumah ke? Ni masalah orang kita Pak Long. Nah, tu kata Nabi SAW, jangan duk tunjuk kebahagiaan dekat orang. Ni lambat lepas boh di Facebook. Belum? Nah. Yang ketiga kata Nabi SAW, apa dia? Nah, jangan kita duk cerita tentang umur kita. Jangan duk cerita tentang orang kata kebahagiaan kita. Dan jangan duk cerita berapa banyak harta benda kekayaan yang kita ada. Supaya tidak timbul dengki daripada manusia. Hari ni orang dengki dengan kita sebab kita sendiri duk cerita pada orang balong. Duk habaq ke orang, duk update di Facebook. Nah, na'udzubillah min dzalik. Orang minta sedekah bagi RM1, tu masalah tu. Cerita naik kereta besar-besar, sedekah RM1. Dia yang penting ikhlas. Tolong, jangan jadi golongan yang Nabi sebut bakhil. Apa bakhil balong? Orang yang bakhil ini adalah orang yang ada harta, ada kemampuan, ada peluang untuk sedekah, tapi dia lari daripada bersedekah. Kan Piramli ajak dah. Labi buat keluar duit daripada poket. Nah, tuan dia kata, Labi, tengok sat dalam poket baju ada duit dah. Kawan pun khabar-khabar buat keluar RM1. Ada RM1 Pak Haji. Bagus. Selesai belum? Nah belum? Kawan tu 2 orang hak minta derma kata lah Tok Haji RM1 ya. Budak-budak tak boleh pegang duit besar. Mampus kawan. Nah, cuba Cikgu Murni pergi minta belum. Sekarang dia bagi. Nah, tu nak abang kita siap pergi piknik di Podisa gitu. Nah belum. Tu kita. Nafsu kita bahaya. Hawa tu tak apa belum. Keinginan tu tak apa. Teringin tu tak apa. Tapi jangan sampai berlebihan. Tengok bulan puasa. Nak makan macam-macam. Mai makan. Orang kata buat buka puasa di masjid. Tambah masjid tentang pula. Sebulan berapa juta tuan-tuan habis. Makan macam-macam. Saja nak tanya tentang menteri darah ke tentang buka puasa. Belum.
Tapi nak ambil tu berpada-pada. Memang masjid kata kita buat makanan ni tahun ni, setiap orang kata sehari 3,000, 4,000, betul Pak Long. Tapi jangan ambil ikut hawa nafsu kita. Sebab ada lagi orang tak makan. Ada lagi orang nak makan tapi bila mai tengok habis. Sebab apa? Semua pakat duk bubuh kandak punya dalam mangkuk Pak Long oi. Timbun habis. Buah mikai, buah tu lah kali nak sip pun tak makan. Itu kita manusia. Hawa tu keinginan tak apa Pak Long. Yang jahatnya adalah nafsu. Tu jangan turut sangat hawa nafsu. Nah, tu 3 benda Nabi larang. Kemudian kata apa dia? Nabi sebut, barang siapa yang beriman pada hari akhirat dan beriman kepada Allah, maka diamlah kamu dan berbicaralah benda yang boleh memberi manfaat pada orang. Ni cakap sampai buruk orang. Cakap sampai jadi ribah. Belum. Ribah ni apa dia? Perli orang. Ungkapkan balik perkataan orang. Cerita balik perkataan orang lain pada orang lain. Na'udzubillah min dhalik. Nah. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Moga Allah jaga kita, tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW menganjurkan apa dia? Adab bercakap. Bercakaplah benda yang jujur dan perkara yang tidak berbohong. Sesungguhnya kejujuran membawa seseorang kepada amalan yang baik, amalan yang ikhlas, dan amalan yang kebaikan tersebut membawa seseorang menuju syurga. Tu sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq merangkap pak mentua dia, diberikan gelaran As-Siddiq. Nak abang pada kita. Apa Nabi cakap semua dia percaya belaka. Nabi habaklah apa pun dia percaya. Mau kita fikir dulu. Takkan Nabi nak naik langit balik malam hari kot. Tu kita. Tu dunia hari ni orang fikir dengan kepala otak. Baru ni dia duk viral. Cikgu cerita dekat anak murid tentang kisah wali Allah sembahyang tahajud tiap-tiap malam 300 rakaat. Balik duk abang kat mak dia, mak seronok nak jadi wali Allah. Pasal apa? Wali Allah ni sembahyang tahajud 300 rakaat. Mak dia berkata, hang kena gula-gula dengan cikgu gitu ya. Pasal apa lah mak oi? Mana sempat nak habis 3 rakaat satu malam? Kalau 1 rakaat perlukan 2 minit, perlukan berapa saat, kali tengok dalam beberapa jam baru boleh berapa rakaat. Dia fikir ikut kepala otak dia belum. Ni masalah. Tu Quran, dia tak boleh tafsir ikut kepala otak kita belum. Mau Pak Long tafsir ikut kepala otak kita belum, jalan awal. Tu yang duk tafsir bukan-bukan. Allah Ta'ala duk atas arah, Allah Ta'ala duk di langit, Allah Ta'ala ada tangan Allah Ta'ala macam manusia, mampu awal. Tu jangan duk tafsir ikut kepala otak kita belum nak. Contoh kita ambil sikit satu ayat yang Allah Ta'ala sebut, kalau nak faham dengan kepala otak kita lah belum. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita ambil ayat semayang. Dalam surah Al-Ma'idah, tak silap saya. Allah Ta'ala cerita tentang ambil ayat semayang. Bagaimana nak ambil ayat semayang? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsa'u bi ru'usikum. Apa habis lah belum? Basuhlah muka kamu. Basuhlah muka kamu, basuh wajah kamu, basuh kedua tangan kamu sampai kepada anak siku kamu ataupun lebih sikit, dan basuh kepala kamu. Tuan-tuan hari ni basuh kepala kan sapu rambut? Kita basuh kepala kan sapu rambut tuan-tuan? Ada orang pergi ambil air jurih satu kepala. Bebek mandi terus belum? Belum nak abang kita. Tu jangan faham ikut kepala otak kita. Rujuk dengan ulama. Ulama pun bawa mai pada kita apa dia? Apa dia? Bukan basuh kepala, ambil air memadai, sapu kepala kita sudah memadai. Ada setengah kata kena sapu satu kepala, mazhab lain. Ada mazhab kata 3 helai anak rambut pun jadi dah. Tu yang ada mazhab belum oi. Tu alim ulama hari ni nak bagi kita faham. Tapi kalau alim ulama diletakkan tomahan dan dikatakan dia tak tepat, tak betul, tak apa tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik belum. Kita baru belajar sikit ya belum oi. Beza dengan orang dulu-dulu. Tu nak rasa diri kita betul, masalah belum. Kemudian nak cerita pada kita belum. Nak faham dengan kepala otak kita memang takkan faham. Jadi macam mana? Rujuk dengan ulama.
Rujuk dengan orang soleh, rujuk dengan orang alim, baru kita selesai. Jumpa dengan Tok Imam. Tok Imam, benda ni betul tak? Benda ni betul ke Allah Ta'ala kata macam ni? Ke ada khilaf? Ke ada orang kata ilmu lain nak bagi benda ni jadi? Tanya Tok Imam. Tanya orang alim. Orang alim tu pula kalau tak tahu jangan buat pala tahu balong. Nah. Ni pandai-pandai balong jam. Nah. Tu orang dulu balong saya teringat. Dia punya suruh anak-anak dia puasa ni balong. Sampai korek hidung pun tak boleh. Nah. Bersin-bersin. Letik hidung lekat dekat sini tak keluar-keluar. Kawan nak korek takut batal puasa. Tu kan keliling kampung waktu hidung seketui. Nah. Orang kata hang simpan kat siapa tu? Dia kata tak boleh korek hidung batal puasa. Ya balong. Yang kata batal puasa tu balong, Pak Long korek hidung, jolok-jolok tembus otak oh. Nah balong, tak apalah balong oi. Nah, hak kata batal puasa korek telinga, Pak Long korek telinga, korek belah kanan tembus belah kiri oh. Tak apalah balong oi. Nah, tu biar kita ada ilmu, baru selesai ibadat kita balong. Macam mana balong? Mai majlis ilmu. Ni kadang-kadang orang atok kuliah maghrib, kuliah apa kita tak main. Nanti penat kerja letih. Esok berat, esok ni berat kepada keburukan tu banyak. Tu bila anak kita tanya benda, ayah pun tak tahu lah. Ayah pun tak tahu lah. Ayah tak mengaji lah. Bukan tak mengaji, tak ada nak pergi mengaji. Duk kali cari duit bagi hang mengaji. Nah, tu baru ni tuan-tuan terlintas. Satu orang hamba Allah bawa anak dia pergi sekolah. Tengah tunggu di traffic light, tiba-tiba van jenazah lalu. Anak dia habaq kat pak dia, "Pak, ni sekolah apa lah tulisan Arab?" Nah, pak dia jawab, "Ni sekolah Arab ni bukan sekolah biasa-biasa. Tu bukan sekolah Arab balong, tu van jenazah nama dia." Nah, dia boleh kata sekolah Arab mau teruk balong weh. Jadi nak abang pada kita apa dia? Orang yang sentiasa menjadi orang yang jujur, maka orang ni sentiasa dijaga oleh Allah Taala. Azan lu balong. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi insya-Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, bersikap jujurlah. Bila kita jujur, orang akan kasih pada kita, orang akan sayang pada kita, orang akan cinta pada kita. Tapi bila kita start mula bohong orang, nah, kalau takkan tuai tak apa, tak pecah temelang tak apa, mau pecah temelang, orang cop kita mak bom oh. Apa dia mak bom? Kaki bohong belaka dia ni. Nah. Tengok batang tubuh lalu tak dah tu kaki bohongnya. Tu masalah balong. Yang itu ajak jadi orang yang bohong. Cerita benda yang betul, cerita benda yang benar, cerita benda yang boleh memberi manfaat pada orang. Nah, kemudian kata Nabi SAW, dan kebohongan membawa keinginan untuk melakukan maksiat, dan maksiat membawa seorang menuju neraka. Dan sesungguhnya orang lelaki selalu berbohong sampai dirinya ditulis sebagai pembohong. Nah, laki di sini dia termasuk lelaki dan perempuan. Hari ni tak kira lelaki perempuan balong, kaki bohong je balong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tu yang ada hari ni, duk ada scammer balong, duk tipu orang, duk zolim orang, duk buat tahana dekat orang. Kena pula telefon orang kampung. Duk telefon orang tua-tua di kampung hak tak tahu apa. Hak ada telefon sebab anak nak telefon, tiba-tiba naik nombor scammer. Dia pun ya. Balik awal kawan. Di dunia lah balong jaga-jaga. Nah, kemudian yang seterusnya, adab ketika mana bercakap, kata ulama, mendahulukan orang yang lebih besar untuk memulai berbicara. Mendahulukan orang yang lebih besar. Besar ni bukan besar badan balong. Saya kita tengok orang tu besar badan, so bercakap lah. Bukan. Yang kata besar di sini adalah orang yang tua. Balong, boleh sebut tua ke kasar? Boleh lah noh, tua noh. Nah, nampak dah kita. Orang yang lebih berumur untuk bercakap. Kerana sabda Nabi SAW, ketika mana satu kali Nabi nak berbicara, tiba-tiba dalam majlis tersebut ada orang lebih besar. Orang yang lebih tua daripada dia. Lalu kata Nabi SAW, kabir, yakni orang yang lebih besar, silakan bercakap. Silakan bercakap, dahulukan orang yang besar bercakap. Orang yang lebih tua. Ni dak kita balong weh. Cakap je bantah. Cakap je potong. Cakap je potong. Tu kan tak faham apa ke sepatah lah balong. Dah. Kemudian tu kita ingat, adab berbicara tu ada. Sama juga adab dalam majlis ilmu. Sikit nak sentuh balong. Tambah dunia hari ni pelik-pelik belaka balong weh.
Kaya macam mana sekalipun, duit banyak sekalipun, kalau tak ada adab, ilmu takkan masuk, tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Tu tok guru saya, tuan-tuan. Dia punya syadik dia punya ketegasan tu, tuan-tuan. Dengar mulut-mulut duk sembang, dia takkan mula kuliah sampai bila-bila. Lagi mana mulut tu duk cakap berberapa lagi tu dia takkan mula. Paisyak masuk pun tak apa. Lagi satu lagi apa dia? Orang minta maaf cakap tuan-tuan, bukan kata kat tuan-tuan dah. Lagi satu, biar kita beradab bila duduk dalam majlis ilmu, jangan ajar untuk kita orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Meletakkan kaki kita, mengunjur kaki kita ke wajah guru kita. Tak baik belum? Ataupun ke arah kiblat bahasa kita. Dia jaga sungguh adab tak ada. Pihak orang ni buat lebih kurang. Dengan guru panggil nama, dengan ustaz panggil nama, tak ada adab balung. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Nabi sebut dia, orang yang berbicara dahulukan orang yang tua ataupun orang yang lebih alim untuk berbicara dengan kita. Ni dak kita cakap panjang. Orang cakap sepatah, dia 10 patah dah. Kemudian, dan tidak terlalu banyak menanyakan urusan orang lain tanpa terdapat sebab yang dibenarkan oleh syariat. Jangan duk tanya sangat tentang orang. Adab kita bercakap, jangan duk tanya sangat perihal orang. Kerja buat orang. Hang lepas ni nak pergi mana? Dia pun abang aku nak pergi tempat ni. Awak hang ada kerja apa dengan dia? Dia mula tanya banyak. Benda ni ulama tak digalakkan, ulama tak bagi kita tanya orang berat-berat. Sebab tak digalakkan dalam syariat kita belum. Tanya kita dia, lepas ni nak pergi mana? Ada kerja. Okey, cukup. Ni dia tanya habis, kerja apa? Dengan siapa? Nak balik pukul berapa? Bini dia pun tak tanya tahu tu lah. Tuan-tuan, ni kalau ada bini dia lagi, tuan-tuan. Ni masyarakat kita hari ni belum. Tanya habis. Allah. Tambah pula anak kau tu tak menikah. Tanya pasal apa anak hang tak menikah. Sampai bila nak jadi anak dara tua. Lah kali kau tu jawab. Makcik tu tanya, bila hang nak menikah? Tunggu laki maklum masuk Minang. Mula pecah pala kawan tu belum. Dan balik belum. Jaga-jaga. Belum, jangan duk tanya bukan-bukan. Cukup kita tanya ada kerja dah. Ada kerja, sudah. Tak perlu tanya banyak ni, tanya nak pergi mana. Sagi agak-agak balik pukul. Tanya banyak balong. Sudah lah. Biarlah berzikir banyak sikit balong. Ni bercakap lebih banyak pada berzikir lagi. Sebab apa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. La tas'alu. Wahai orang-orang yang beriman. Jangan kamu menanyakan kepada nabimu. Hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Kadang-kadang tanya pada weh. Betul. Ada satu orang guru ngajak kuliah. Guru tu sebut, tuan-tuan, hari kiamat nanti ni Allah Ta'ala goyang dunia, goncang dunia, hancur dunia, Allah gulung dunia. Dia abang kat anak murid dia. Anak murid pun tanya, gulung dunia macam mana ustaz? Ustaz pun jawab, gulung dunia ni macam dia gulung tikar tau. Lepas tu anak murid tanya pula, ustaz, lepas Allah Ta'ala gulung dunia macam gulung tikar, Allah simpan kat mana ustaz? Selesai. Tu jangan duk tanya bukan-bukan belum. Ni lepas tanya dia tanya. Lepas tanya dia tanya. Ni masalah kita. Tak cakna langsung. Tak peduli langsung. Ni belum. Lepas dia tanya lagi. Kalau benda yang tak faham, kita tanya. Kalau ustaz tu berkata, minta maaf, saya boleh bagi jawapan bulan depan. Tunggulah belum. Jangan tanya banyak. Ni dah. Ustaz pun bodoh, tak ada jawab soalan. Mampu kawan. Belum. Tu kita belum. Bila orang sebut kat kita bodoh, kita marah. Tu ada satu orang maklum di kampung saya, dia kata, ustaz, kami duk follow ustaz mengajak di TikTok, cuba jangan duk suruh orang jadi bodoh. Kasar sangat dia kata bodoh tu. Lepas tu saya kata nak sebut apa dia? Bahlul. Tak boleh. Bengong pun tak boleh. Lepas tu nak sebut apa maklum? Sebut stupid ustaz. Tu dia. Maklum. Cerdik juga maklum ni maklum tu. Kira dia makan buah kismis banyak kot yang cerdik ni. Maklum. Nampak macam mana belum? Tu nak abang ada kita. Jangan tanya soalan banyak. Bila kawan ni kata lagu ni, jangan tanya soal banyak. Kan zaman Nabi apa? Nabi Musa kan zaman Nabi apa? Yang nak berguru dengan satu orang Nabi. Ada sekali riwayat kata dia Nabi.
Kawan tu kata dah, hang tak boleh ikut aku. Hang ikut aku, hang kerja nak tanya bukan-bukan. Kan ada dah. Dia kata, dah, aku tak tanya ke darah ha. Bahasa kita belum. Ni translate balik bahasa Kedah. Dia tak cakap lah bahasa Kedah. Naik perahu, naik sampan. Sampai-sampai tu tuan-tuan dia berkatok sampan kawan tu bagi pecah. Kawan ni mula pelik pergi tanya, pasal apa hang ada pergi katok sampan kawan tu bagi pecah? Kan aku abang dah jangan tanya aku. Ni kata kita ni belum. Semua nak tanya. Orang kata lagu ni tanya, ustaz pasal apa buat lagu ni pahala lebih? Kenapa buat macam ni pahala kurang? Tanya habis. Kenapa belum? Oleh itu kata Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, jagalah lisan kamu. Jangan kamu menanyakan kepada nabimu tentang hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Jangan duk tanya belum. Ni tanya habis bila nak jadi kiamat. Macam ustaz tu pengkaji kiamat. Belum. Nah ramalan ni Pak Long, boleh jadi, boleh jadi. Boleh jadi, tak jadi. Ramalan. Bukan jenis ilmu falak zaman dulu. Ilmu falak zaman dulu ni tuan-tuan, dia boleh tahu bila masa malaikat Jibril duduk di langit, bila masa malaikat Jibril duduk di bumi. Ilmu falak dulu. Cuma yang hari ni tuan-tuan, mereka nak pergi robek, nak pergi cari di tanah Palestin, dalam tanah tuan-tuan, nak cari satu kotak yang dalam kotak tu ada buku sihir, kata mereka. Kata mereka. Duk percaya benda lagu tu dah belum? Tu dulu ni ilmu falak sangat-sangat berkesan. Tapi takut disalah guna, Allah perintahkan malaikat untuk tarik balik ilmu tersebut. Sekadar tidak jam kita Pak Long, oi. Boleh tahu siapa nak mati dulu. Boleh tahu siapa nak mati dulu. Mungkin tuan-tuan dulu saya tak lagi. Boleh jadi. Boleh jadi saya tak lagi tuan-tuan mati dulu. Boleh jadi benar tu Pak Long. Boleh jadi. Nah Pak Long. Mau saya ramalan ilmu falak Pak Long habis ho. Mau Pak Long kata ustaz ada amalan muat panjang. Saya pun scan tengok muka Pak Long. Pak Long tinggal tak lama dah 3 hari. Pak Long kata, "Oi pendek dengan ustaz, ada amalan lebih." Boleh Pak Long bayar 50,000. Ramai orang sanggup beli nyawa, kalau nyawa boleh beli Pak Long oi. Tu nak bak pada kita. Jangan duk tanya yang bukan-bukan pada orang yang tak tahu. Kadang-kadang dia bercakap berdasarkan apa yang ulama sebut. Ni bila dia tak ada jawab, tuan-tuan kata dia tak cerdik lah, ustaz pun bodoh lah. Masalah orang kita. Tu kena jaga belum. Adab tu kena bagi adab. Dan wajib berhenti di situ Pak Long. Sambung bulan depan. Dah tu Pak Long, ceramah lebih panjang. Buat habis Torah Pak Long. Pak Long. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambung bulan depan apa dia? Berbicara dengan baik dan lembut. Kena atas kepala Pak Long. InsyaAllah kan Pak Long. Tuna bulan depan kita tukar bab. Pak Long. Payah hati Pak Long. Wallahu alam.